Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan forum remaja pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum remaja kita pada hari ini berkisar cabaran akidah semasa. Pada hari ini, terdapat banyak fahaman baru yang telah muncul yang mengakibatkan akidah masyarakat kian terpesong. Antaranya fahaman liberalisme dan pluralisme. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Nur Hazwani Syahira binti Mualim yang merupakan ahli panel pertama. Selamat datang Saudari, apa khabar? Terima kasih saudari pengerusi. Dengan izin, Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang berada di sebelah kiri saya, iaitu Saudari Siti Nur Syazwani binti Yaakob. Selamat datang Saudari. Saudari, apa khabar? Terima kasih Cik Moderator. Alhamdulillah sihat. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudari Siti Sazira binti Roslan. Walaupun nampak pemalu namun petah bicaranya. Apa khabar Saudari? Terima kasih Cik Moderator. Alhamdulillah saya berada dalam keadaan sihat. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita pada topik forum kita tentang cabaran akidah semasa. Sidang hadirin yang dihormati, sidang hadirin, apakah sebenarnya maksud fahaman liberalisme dan ciri-cirinya? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Saudari Nur Hazwani Syahira. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang maksud fahaman liberalisme. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin sekalian. Untuk pengetahuan umum, Chandra Muzaffar telah mendefinisikan bahawa pluralisme ini sebagai kepelbagaian agama, manakala Anwar Ibrahim pula telah mendefinisikan pluralisme ini dalam erti menerima kebenaran agama lain. Terdapat 3 golongan fahaman pluralisme di Malaysia. Golongan yang pertama merupakan Kerajaan Langit Ayah Bin yang merupakan ajaran daripada Arifin Muhammad. Ayah Bin ini telah mempromosikan satu ajaran yang mengajar semua agama di dunia ini adalah sama sahaja. Ayah Bin juga telah mempromosikan bahawa setiap individu adalah berhak untuk mengamalkan setiap agama dengan apa jua cara yang mereka sukai. Golongan yang kedua pula merupakan fahaman The Transcendent Unity of Religions atau dikenali dengan Sophia Perennis. Golongan ini telah menyatakan bahawa Tuhan itu berada di titik puncak. Mereka juga turut berpendapat bahawa semua agama mengalir ke bawah dari titik puncak di mana Tuhan berada. Dalam masa yang sama, mereka mengatakan bahawa semua agama di dunia ini akan naik dari bawah ke atas, yang mana akhirnya mereka akan bertemu di titik puncak kedudukan Tuhan. Fahaman ini adalah sangat bertentangan dengan ajaran Islam.
Seterusnya, golongan yang ketiga adalah penganut mazhab John Hick. John Hick ini telah mempengaruhi orang ramai dengan menganjurkan bahawa semua agama adalah sama rata. Terdapat sarjana di Malaysia yang telah terpengaruh dengan gagasan ini, iaitu antaranya adalah Anwar Ibrahim dan juga Hashim Kamali. Bagi meneruskan lagi topik perbincangan ini, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut antara ciri-ciri fahaman pluralisme ini. Antaranya ialah ideologi dan fahaman pluralisme ini merupakan serangan mental dan juga penjajahan pemikiran. Fahaman ini adalah sangat berbahaya kerana akan mempengaruhi agama Islam dan juga penganutnya. Serangan mental ini juga telah dilakukan secara halus untuk mempengaruhi setiap pemikiran umat Islam atas nama rasional, toleransi dan juga perpaduan. Setakat ini sahaja saudari pengerusi tentang fahaman pluralisme. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif fahaman liberalisme yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Syazwani, tentang takrif fahaman pluralisme dan ciri-cirinya. Silakan saudari. Baiklah, pengenalan dan ciri-ciri fahaman liberalisme ialah liberal merupakan sesuatu yang bebas dan terbuka. Secara mudah untuk memahami konsep ini ialah aliran ini bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik. Misalnya, menentang hak-hak keistimewaan kaum bangsawan. Manakala aliran Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli lagi tulen. Dalam konteks ini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang secara tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam yang boleh memberi kesan kepada keruntuhan agama Islam. Malahan, aliran ini bukan sahaja wujud dalam agama Islam, malah dalam agama Yahudi dan Kristian. Dalam maklumat ini, perlulah diteliti berdasarkan sumber dan contoh yang muktabar. Antaranya, ciri-ciri fahaman liberal ialah penafsiran Al-Quran berlandaskan akal semata-mata, iaitu logik akal dan mempertikaikan kesahihan Al-Quran. Selain itu, mendakwa Al-Quran bukan wahyu Allah tetapi ciptaan Nabi Muhammad dan menolak hadis serta menekankan hak-hak peribadi dan kesamarataan. Beberapa fahaman didapati menyeleweng dari aspek akidah, iaitu berpegang kepada konsep pluralisme, iaitu setiap agama mempunyai konsep dan persepsi ataupun respon tersendiri terhadap realiti yang agung, di mana semua agama adalah sama tarafnya. Seterusnya ialah akal manusia adalah wahyu yang menghidupkan teks Al-Quran berdasarkan tujuan dalam konteks suasana zaman. Selain itu, ialah meragui ketulinan Al-Quran di mana Al-Quran diresapi oleh budaya Arab dan sekarang tidak relevan lagi kerana yang tinggal adalah pesanan budaya Arab. Hukum-hukum atau isu yang dipertikaikan dengan fahaman liberal ialah hukum menutup aurat. Dikatakan bahawa menutup aurat bukan aurat yang kita fahami tetapi menutup minda daripada unsur-unsur yang merosakkan, umpamanya. Hal ini dapat dilihat bagaimana golongan ini cuma menyesuaikan agama dengan kehidupan moden sehingga mereka tidak mengambil kira mana-mana kewajipan serta keperluan. Selain itu, isu pelaksanaan hudud ini terdiri daripada golongan yang menolak hudud, isu hudud ini serta keperluan. Selain itu, isu pelaksanaan hudud ini terdiri daripada golongan yang menolak hudud. Isu hudud ini isu kebolehupayaan kita untuk melaksanakannya dan kita sebagai umat Islam tidak perlu timbul terima atau tidak terima. Hal ini berlaku kerana golongan ini bimbang pelaksanaan hudud akan mengganggu hal asasi individu berkaitan. Itu sahaja. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung fahaman pluralisme.
Setelah kita mengetahui takrif fahaman pluralisme dan liberalisme, oleh itu soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel ketiga, Saudari Sazira. Bolehkah saudari menjelaskan apakah faktor penyebaran fahaman ini dan cara mengatasinya? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Baiklah, faktor penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme serta cara mengatasi fahaman pluralisme dan liberalisme. Fahaman liberalisme dan pluralisme masih berkembang kerana adanya sebarang sebab atau pelbagai faktor yang boleh membawa ke arah fahaman tersebut. Antara faktor yang telah dikeluarkan oleh Bitara International Journal of Civilizational Studies and Human Science adalah faktor penyebaran melalui media massa. Media massa merupakan ejen teknologi yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada setiap lapisan masyarakat. Media massa juga berperanan penting dalam menyebarkan fahaman liberalisme dan pluralisme kepada masyarakat kerana faktor ini mudah disampaikan kepada masyarakat tanpa batasan had umum. Contoh media massa adalah buku yang mengandungi tentang fahaman tersebut, majalah tentang fahaman liberalisme dan pluralisme, surat khabar dan lain-lain, serta media elektronik iaitu internet, televisyen dan radio. Hal ini dijadikan faktor utama dalam penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme. Selepas itu, penyebaran melalui ajaran keagamaan yang telah difatwakan sesat. Antara ajaran-ajaran keagamaan ialah ajaran Ayah Pin iaitu Arifin Muhammad atau yang dikenali juga dengan Kerajaan Langit Ayah Pin. Ajaran ini diasaskan oleh Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu. Beberapa orang yang mengikuti ajaran ini telah mengatakan Ayah Pin telah memperkenalkan ajaran yang mempromosikan semua agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap orang berhak untuk mengamalkan agama dengan apa jua cara yang mereka sukai. Kerajaan Negeri Terengganu telah mewartakan fatwa ajaran Ayah Pin adalah sesat, menyeleweng dan membawa kepada rosaknya akidah pada 4 Disember 1997. Ini merupakan salah satu faktor yang boleh mendorongkan penyebaran fahaman liberalisme dan pluralisme dalam masyarakat. Antara cara mengatasi fahaman pluralisme dan liberalisme adalah pihak kerajaan mengadakan program pemantapan kefahaman ahli sunnah wal jamaah dengan agensi yang menyelaras program kepada penjawat awam dan institusi pengajian tinggi, khususnya kepada pelajar yang akan keluar negara. Dengan cara ini, golongan muda dapat memahami akidah Islam yang benar dan tidak akan sesekali sesat kerana mempunyai ilmu akidah agama yang sangat mendalam. Hal ini telah diperkasakan oleh kerajaan bagi memantau semua tindakan agama yang telah terpesong dari agama Islam supaya semua golongan masyarakat tidak terpengaruh dengan ajaran liberalisme dan pluralisme ini. Sudah terang lagi bersuluh, cara ini dapat mengatasi fahaman liberalisme dan pluralisme yang sangat efektif kerana golongan muda dapat membendung fahaman tersebut dengan mudah. Seterusnya, pihak kerajaan juga telah menyediakan kurikulum pendidikan peringkat rendah kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Dalam kurikulum tersebut,
Penekanan diberikan terhadap pendidikan akidah yang benar melalui penggubalan kurikulum agama atau silibus agama yang berkaitan. Sebagai contoh, di Johor, semua murid berusia seawal 5 tahun telah digalakkan bersekolah di sekolah agama seperti Pasti, Taj dan sebagainya. Hal ini demikian kerana dapat membendung fahaman liberalisme dan pluralisme dalam kalangan kanak-kanak. Oleh itu, kerajaan menggalakkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah agama supaya anak-anak mereka tidak terjebak ke dalam fahaman tersebut. Jelaslah bahawa cara ini dapat menghalang fahaman liberalisme dan pluralisme terus tersebar luas ke semua golongan masyarakat. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Sazira, ahli panel ketiga. Demikian tadi perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang cabaran akidah semasa. Dapat saya simpulkan di sini, isu akidah semasa bukanlah ideologi baru tetapi sudah bertapak sejak ribuan tahun dahulu dalam kalangan masyarakat dunia. Hal ini secara total menolak sebarang kekangan dan halangan dalam menyuarakan pendapat dan melakukan sesuatu yang dirasakan benar, malah cabaran umat Islam dulu dan kini serta akan datang sentiasa menjadi polemik yang berterusan. Tidak dinafikan bahawa umat Islam sedang bertungkus lumus untuk mencapai kemajuan material dan dalam pada masa yang sama berusaha untuk menjadikan umat Islam yang berkualiti dari aspek akidah dan keimanan. Namun, cabaran yang cuba menggugat dengan menggunakan acuan yang diprojekkan kepada Islam adalah cabaran yang paling bahaya dan gentir sekali. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan cabaran akidah semasa. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna tentang cabaran akidah semasa, selanjutnya membantu melahirkan generasi Islam yang terpelihara akidahnya. Harapan saya forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia.